Baik, sekarang kita tengok dalam perang Uhud, fasal-fasal awal Rasulullah duduk berbicara depan sahabat-sahabat. Rasulullah duduk berbicara depan sahabat, tiba-tiba Rasulullah ambil satu pedang dan Rasulullah angkat pedang ni di hadapan sahabat-sahabat. Mana-mana sekalian, barang siapa di antara kamu yang sanggup untuk mengambil pedang ini dan memberikan serta menunaikan hak dia, tampil ke depan. Rasulullah ambil satu pedang, Rasulullah angkat pedang ni depan sahabat. Ni awal-awal perang Uhud. Rasulullah tawarkan kepada sahabat, siapa-siapa di kalangan kamu yang sanggup ambil pedang ini dan memberikan serta menunaikan hak dia. Maksudnya ambil pedang ni, gunakan dia untuk bunuh musuh-musuh Islam dalam perang Uhud ni. Seorang sahabat pun tak berani untuk menyanggupi cabaran yang diberikan oleh Rasulullah tadi. Tiba-tiba keluarlah Zubair bin Al-Awwam. Wahai Rasulullah, aku sanggup untuk mengambilnya. Sekali pandang Rasulullah tengok dia dengan sekali kilas, Rasulullah macam buat tak layan. Rasulullah ulang lagi. Kali yang kedua, seorang pun tak sanggup. Sekali lagi Zubair kata, aku sanggup mengambilnya. Wahai Rasulullah, Rasulullah tak layan. Sampai kali ketiga Rasulullah tanya, siapa yang sanggup berani ambil pedang tadi dan menunaikan hak dia. Zubair sekali lagi buat kali ketiga menyanggupi dia, tapi Rasulullah buat tak layan. Seolah-olah Rasulullah mencari nama sahabat yang lain, siapa yang berani, siapa yang sanggup. Dan buat kali keempat itulah salah seorang sahabat yang keluar, iaitu Abu Dujanah. Abu Dujanah keluar dan dia menyanggupi untuk mengambil pedang tersebut dan berjanji untuk memberikan dan menunaikan hak atas pedang tersebut. Sebenarnya isu ini bukanlah kerana Rasulullah meragui kehebatan Zubair bin Al-Awwam, apatah lagi Rasulullah meragui kepercayaan terhadap Zubair. Tetapi pada diri Zubair telah ada satu pedang yang didoakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bermaksud biarlah Zubair menggunakan pedang yang pernah didoakan olehnya dalam peperangan ini. Dengan maksud juga secara rumusan yang lain, kalau boleh Rasulullah nak seorang sahabat yang lain menggunakan pedang hak dia tunjuk tadi, mengharumkan nama dia dalam siri kepahlawanan dan keperwiraan jihad pada jalan Allah ni. Zubair, kamu dah ada pedang aku doa, kau boleh mari sahabat lain pula menabur bakti dan jasa dalam setiap peperangan. Hak sanggup ambil tu ialah Abu Dujanah. Jadi bila peperangan nak bermula, standard peperangan dalam Islam menentang tentera-tentera kafir, sebelum perang besar dan bersemuka, sememangnya berlaku perang duel. Kan, perang duel tahu, cabak dulu seorang nak sama seorang, dua sama dua ke, sebelum hak besar tu. Jadi pemegang panji bagi kafilah musyrikin Mekah ni, ada seorang tu nama dia Talhah bin Abu Talhah. Jangan tertukar dengan Talhah Ubaidillah pula. Hak pemegang panji kafir musyrikin Mekah tu Talhah bin Abu Talhah. Jadi dia cabar, dia duduk atas unta dia, dia cabar mana-mana daripada kalangan tentera-tentera Islam yang sanggup untuk beradu kekuatan dan menewaskan aku, sila tampil ke depan. Tetapi cabaran yang dibuat oleh Talhah bin Abu Talhah ni tak ada sahutan daripada pihak Islam. Dan inilah yang membuatkan Talhah bin Abu Talhah mula menghina dan meremeh-remehkan tentera Islam. Tak ada seorang ke yang berani lawan aku, tak ada seorang ke yang berani cabar dan sahut cabaran tadi. Tiba-tiba keluarlah Zubair bin Al-Awwam. Zubair meluru dengan pedang dia, terus dia meloncat di belakang Talhah bin Abu Talhah, naik duduk belakang bonceng unta dia. Dia tadi duduk naik unta, keluar Zubair tu bawa pedang, lompat atas belakang dia, dia rangkul leher Talhah bin Abi Talhah, kemudian kedua-duanya jatuh berguling ke tanah. Dan dalam pergelutan yang agak lama, akhirnya Talhah bin Abu Talhah terbunuh di tangan Zubair bin Al-Awwam. Akhirnya terbunuhlah Talhah bin Abi Talhah di tangan Zubair bin Al-Awwam. Ini adalah satu kejayaan yang paling besar dalam Islam, kerana seorang anak muda yang masih muda dan belia sanggup menentang dan melawan jagoan duel daripada
orang yang lebih hebat dan berpengalaman dalam medan pertempuran dan peperangan. Jadi atas dasar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kan. Rasulullah kata sesungguhnya setiap nabi itu ada hawariyun, ada pembelanya yang tersendiri, dan hawari bagi aku ialah Zubair bin Al-Awwam. Selepas peristiwa itu Nabi bersabda sesungguhnya setiap nabi itu ada hawari, iaitu pembela bagi diri dia, dan hawari bagi aku ialah Zubair bin Al-Awwam. Sememangnya tepatlah pilihan Rasulullah bahawa Zubair itu antara sahabat yang paling banyak membela Rasulullah dan juga yang tak pernah miss, tak pernah absent, tak pernah MC dalam setiap pertempuran dan peperangan semasa zaman Rasulullah dan selepas kewafatan dan peninggalan Rasulullah sendiri. Itu dalam perang Uhud. Bagaimana pula dalam perang Khandaq sebagai contoh? Perang Khandaq memang tak berlaku pertempuran bersemuka, sebab perang Khandaq ni orang-orang Islam berkubu di mana? Perang Ahzab lah, perang Khandaq ni samalah Khandaq dengan Ahzab. Khandaq tu sebab parit itu hasil cetusan seorang sahabat daripada Parsi, siapa? Salman Al-Farisi. Ni teknik kaedah peperangan orang Parsi, gali Khandaq. Jadi tak berlaku pertempuran, mereka cuma menunggu. Mereka cuma mengepung kota Madinah untuk tempoh waktu yang lama, kemudian Allah datangkan angin. Lalu huru-hara koyak rabak habis mereka punya kemah, mereka lari lagu tu saja. Tetapi peperangan duel tetap berlaku. Bila orang-orang kafir musyrikin Mekah dengan kumpulan dia pi ikut birai Khandaq tadi, birai parit tadi, cabar secara duel. Duk tunggu lagu ni, bila nak perang tak tahu bila. Tapi yang cabar tu siapa dalam perang Khandaq? Seorang yang bernama Naufal juga. Bapa saudara dia tadi Naufal, ni Naufal lain, ni Naufal bin Abdullah bin Mughirah Al-Makhzumi, seorang daripada Bani Makhzum. Naufal bin Abdullah bin Mughirah Al-Makhzumi. Dia cabar. Kemudian seolah-olah Rasulullah menghalang daripada sahabat ni menerima cabaran duel tadi. Bila keadaan demikian, tiba-tiba ada sahabat yang nak menyanggupinya, tetapi dihalang pada awalnya oleh Rasulullah. Kemudian tiba-tiba bangunlah Zubair bin Al-Awwam. Lalu Rasulullah kata apa? Bangunlah wahai Abu Sofiyah. Abu Sofiyah ni gelaran bagi Zubair. Bangunlah wahai Abu Sofiyah, pergilah kamu kepada dia. Lalu pilah bertarung secara duel dengan Naufal tadi. Akhirnya rangkul merangkul, tumbuk menumbuk, siku menyiku, bak pergaduhan yang hebat seorang lelaki. Tiba-tiba dalam keadaan demikian, Rasulullah sebut kepada para sahabat, aduk tengok pergaduhan tadi. Pergaduhan tu kan, duk berebut, duk tumbuk-tumbuk, merangkul-rangkul, peluk memeluk tadi. Rasulullah sebut pada para sahabat apa dia? Sesungguhnya sesiapa yang pertama kali jatuh ke tanah, dia akan terbunuh. Siapa yang dulu jatuh ke tanah, dia akan terbunuh. Tak kira siapa, sama ada Naufal ataupun Zubair. Tetapi Rasulullah angkat tangan mendoakan agar yang terbunuh tu adalah Naufal, dan diaminkan doa Nabi ini oleh sahabat yang lain. Akhirnya berjaya dibentis kaki Naufal, dan Naufal tersungkur jatuh ke tanah, lalu terus dibunuh oleh Zubair bin Al-Awwam. Jadi matilah Naufal di tangan Zubair bin Al-Awwam walaupun secara duel. Inilah kehebatan sejarah antara siri-siri peperangan yang dilalui oleh sahabat yang bernama Zubair bin Al-Awwam. Walaupun demikian, kita perlu ingat satu perkara. Bila kita belajar tentang sirah para sahabat ataupun riwayat para sahabat ni, satu perkara yang cukup dekat dan sinonim. Bila kita sebut nama Zubair, mesti orang akan sebut nama Talha. Talha tu Talha Ubaidillah lah. Bila orang sebut nama Talha, orang akan sebut nama Zubair. Sebab dua-dua ni anak muda, anak belia, anak remaja yang sama-sama mempunyai minat, sifat dan kecenderungan yang hampir serupa. Sebab tu Nabi sayang kepada kedua-duanya kerana dua-dua ni ada hubungan dan kekerabatan yang dekat dengan Nabi. Bahkan Nabi mempersaudarakan mereka berdua. Mereka berdua ni seolah-olah macam adik-beradik yang sudah tidak boleh dipisahkan.
Setiap itulah disebutkan begitu. Setiap kali sebut pasal Zubair, tak akan lekang daripada kisah Talhah. Sebut pasal peribadi Talhah, tak akan lekang dan jauh daripada kisah Zubair bin Al-Awwam. Jadi Rasulullah pernah bersabda pada kedua-duanya, sesungguhnya Talhah dan Zubair akan menjadi tetanggaku di syurga kelak. Maksudnya Talhah dan Zubair akan jadi jiran aku di syurga kelak. Dan sememangnya dua-dua ni dijamin masuk syurga dah. Kemudian jadi jiran kepada Nabi, tetangga kepada Nabi pula. Jadi itulah keistimewaan, kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua-dua sahabat, merujuk kepada Zubair dan Talhah tadi. Mereka yang paling utama, dua-dua orang ni mempunyai kecenderungan dan sifat yang sama, ialah contoh. Mereka berdua ni sama-sama berniaga. Zubair pun suka berniaga, Talhah pun suka berniaga. Contoh Talhah, kalau tak ada peperangan, contoh bila zaman ataupun waktu tak berlaku peperangan, Talhah ni bila balik saja daripada berniaga atau berdagang ni, kebanyakan hasil keuntungan dia ambil sikit saja untuk keperluan diri dan keluarga dia. Baki lagi semuanya diwakafkan dan disedekahkan untuk perjuangan Rasulullah dan perjuangan Islam. Begitu jugalah dengan diri Zubair, dia mengambil sedikit sahaja keperluan untuk diri dan keluarga dia, yang selebihnya mewakafkan untuk perjuangan Islam ataupun jihad fi sabilillah. Bahkan sebab sifat yang melampau, pemurahnya mereka berdua, dermawannya mereka berdua, ada riwayat yang menyebut bahawa Zubair bin Al-Awwam ni dia tak segan-segan, dia tak silu, dia tak malu kalau dia sanggup berhutang. Jadi dia nak derma tak ada dah, dia nak wakaf tak ada dah, dia nak bagi tak ada dah, dia tak malu pergi berhutang dengan siapa-siapa, semata-mata duit yang dia berhutang tadi untuk digunakan pada jihad dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dia pernah berwasiat kepada anak dia. Siapa anak dia tadi? Abdullah bin Az-Zubair. Kalaulah aku meninggal di suatu masa dan di saat itu hutang-hutang aku ni masih ada lagi dengan orang lain, aku masih punya hutang dengan orang lain atas sebab tadi tiba-tiba aku meninggal, jadi aku wasiatkan kepada kamu, kamulah yang akan membayar dan melunaskan hutang-hutang tersebut. Tetapi dia berpesan, sekiranya kamu mempunyai masalah, kamu beruntuk dalam nak menyelesaikan dan melunaskan hutang-hutang tadi, kembalilah dan bermohonlah kepada induk yang paling utama. Lalu bila sebut induk yang paling utama, Abdullah anak dia tanya, wahai bapa, apakah yang dimaksudkan oleh kamu dengan induk yang utama? Sesungguhnya induk yang utama ialah penolong kita yang utama, Allah Subhanahu wa taala. Mintalah bantuan daripada Allah agar dia memudahkan untuk melunaskan hutang-hutang aku. Dalam episod kehidupan dia lah, setiap kali dia mempunyai permasalahan, dia akan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah aku untuk melunaskan hutang-hutang bapa aku. Dan setiap kali dia berdoa demikian, Allah memberi keringanan pada dia, Allah memberi jalan untuk membayar dan melunaskan setiap hutang-hutang bapa dia tadi. Dan hutang-hutang itu kita tahu ialah untuk jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala.